Tanya Haji, kenyataan Anwar yang perlu rakyat faham. Bukan Anwar Hassan, bukan Anwar Yaakob, tapi Anwar Ibrahim yang perlu rakyat faham. Saya nak Haji kupaskan supaya kita semua jelas tentang kenyataan yang dibuat oleh Anwar itu. Baik, pertama sekali, sebelum saya sentuh kenyataan-kenyataan Anwar, rakyat perlu faham bahawa pejabat peguam negara tidak bertanggungjawab untuk menyampaikan keputusan-keputusan mereka kepada sesiapa sahaja dalam kerajaan ataupun pembangkang. Maksudnya, kalau pihak pendakwa raya melalui kertas siasatan yang sampai di meja pendakwa raya mendapati ada kes terhadap mana-mana individu, sama ada orang biasa ataupun dalam pucuk pimpinan ataupun pembangkang, dia bertanggungjawab membawa ke mahkamah. Dia tidak perlu minta kebenaran kerajaan. There's no such thing. Tidak ada dalam sistem rule of law, kedaulatan undang-undang, pejabat peguam negara perlu minta kebenaran kerajaan. Dia dari segi etikanya, kalau misal katalah saya ataupun saudara Fazli sebagai peguam negara mendapati ada tiba-tiba atas meja fail yang menunjukkan menteri tertentu ada kes yang perlu dibawa ke mahkamah, maka apabila telah pun dinilai dan dibuat keputusan oleh anda sebagai peguam negara, maka anda mungkin memaklumkan secara etikanya kepada Perdana Menteri bahawa esok saya perlu bawa menteri sekian-sekian sebagai pertuduhan di mahkamah. Saya maklumkan supaya kerajaan boleh mengambil tindakan yang perlu berhubung dengan tadbir urus kementerian berkenaan. Itu saja, supaya tidak mencacah marbakan tadbir urus kerajaan. Tapi bukan untuk minta kebenaran nak bawa, tidak. Itu tidak boleh. Just pemakluman. Kalau ada peguam negara dalam sejarah Malaysia, kalau ada pernah minta kebenaran, maka peguam negara itu telah gagal melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya. Itu saya nak sentuh dengan tegas. Begitu juga pengguguran pertuduhan. Kalau pengguguran pertuduhan dibuat, mestilah di atas budi bicara mutlak peguam negara, bukan atas permintaan mana-mana pihak. Kita nak minta boleh melalui representasi, tetapi kita tidak boleh paksa awak kena gugurkan. Kalau awak tak gugurkan, faham-fahamlah. Tak boleh. Seorang peguam negara perlu mempunyai korektor yang boleh menidakkan ugutan-ugutan, tindasan-tindasan seperti itu. Kalau dia tidak mempunyai karakter seperti itu, dia sememangnya tidak layak menjadi peguam negara. So saya harap dalam kenyataan ringkas ni, rakyat kena faham. Tidak ada orang mengatasi peguam negara dalam keputusan pendakwaan, walaupun dia Perdana Menteri, mahupun dengan penuh hormat, sembah takzim, jika pun dia ke bawah dulian di Pertuan Agong. Tidak boleh. Maksudnya besar gila kuasa peguam negara ni. Sebab itu dari segi sudut kedaulatan undang-undang, saya sering tekankan kepada semua pihak bahawa kuasa kedua paling penting, kedua ya, dalam sistem tadbir urus negara adalah peguam negara selepas Perdana Menteri. Perdana Menteri dalam urus tadbir negara, kerajaan dan sebagainya, tapi pendakwa raya sebagai peguam negara dalam bidang siapa yang pergi mahkamah, siapa yang mohon daripada mahkamah. Kuasa mutlak ada seorang. Yes. Dia duduk di rumah, dia fikir, aku tak nak charge lah Hanif Kadri. Dia boleh buat. Ya, tapi dia kena berpandukan kepada prinsip undang-undang. Tapi contoh macam tu lah. Contoh macam tu. One man show. One man show. Of course, sebagai seorang peguam negara yang bertanggungjawab, that one man akan minta pendapat pasukan dia. Akan minta mereka kaji siasatan SPRM atau polis dan sebagainya. Dia akan bertindak mengikut konsep. Tapi dia boleh buat keputusan semasa dia berada di bilik kecil dan mengisap rokok sambil melayan apa yang perlu dibuat. Tapi keputusan dia, bukan keputusan atas desakan sesiapa. Itu yang pertama, nak faham benda ni. Kemudian kita pergi, apa dia kenyataan Anwar Ibrahim yang saya katakan tadi, bercanggah untuk menjawab soalan saudara Fazli.
pada 5 hari bulan September, iaitu sehari selepas kontroversi pengguguran pertuduhan Zahid Hamidi muncul pada 4 September. Cuma 5 hari bulan saya percaya media melaporkan kenyataan Anwar Ibrahim. Secara ringkas dalam kenyataan itu, Anwar Ibrahim mengatakan, saya tidak ada peranan dalam keputusan ini. Dan ini adalah keputusan pihak pendakwa raya, seperti mana yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Itu sahaja yang saya tahu. Selain daripada itu, bacalah alasan yang telah diberikan di dalam mahkamah. Dan itulah keadaannya. Setakat pada kenyataan 5 hari bulan September, bunyinya, intinya, gayanya adalah berpandukan kedaulatan undang-undang. Okey? Betul, sepatutnya Perdana Menteri tak perlu pun tahu. Sepatutnya Perdana Menteri tidak perlu dinyatakan. So, kalau itu betul, memang tepatlah ada pematuhan kepada kedaulatan undang-undang melalui kenyataan Anwar Ibrahim 5 September. Tidak ada isu. Menjadi isu adalah kenyataan kedua beliau pada 8 September, iaitu semalam. Apa dia kata semalam? Secara ringkas. Dan saya cuma dapat baca balik kenyataan tersebut selepas satu peristiwa yang saya alami dan saya terkejut. Apa yang dikata semalam adalah pertamanya, dia diberi penjelasan panjang lebar oleh Peguam Negara terdahulu Idrus Harun. Aib pertama. Kedua, dia mengatakan Idrus Harun bertegas bahawa dia nak selesaikan benda-benda di bawahnya sebelum dia bersara pada 6 September. Dan keputusan pengguguran dibuat oleh Idrus Harun. Aib, dengar tu Aib. Macam mana seorang Perdana Menteri yang mengatakan pada 5 September dia tak tahu. Tak sampai 3 hari, 8 September dia tahu panjang lebar. 8 September adalah 2 hari selepas Idrus Harun bersara secara rasmi. Jadi pokoknya di sini, bila Idrus Harun jumpa dia? Kalau tak jumpa, telefon. Siapa telefon siapa? Anwar Ibrahim telefon Idrus Harun atau Idrus Harun telefon Anwar Ibrahim? Bila? Cakaplah yang betul. Cakap yang lengkap. Dan adakah Idrus Harun akan cakap macam tu kepada Perdana Menteri? Sedangkan dia tidak perlu cakap apa-apa sebelum dia bersara. Apatah lagi lepas dia bersara. Ini persoalan yang menimbulkan dalca kari. Dalca kari yang benar-benar penting. Kerana apa tahu? Di sini saya berpendapat sebagai seorang pengamal undang-undang rakyat Malaysia bahawa cukup tidak adil untuk sesiapa sahaja nak menuding jari sesuatu kontroversi yang berbangkit kepada seseorang yang tidak boleh mempertahankan dirinya sekarang. Idrus Harun, selama kita ketahui dia sebagai seorang peguam negara untuk 3 tahun setengah, memang jarang-jarang keluarkan kenyataan. Itu adalah satu perkara yang pernah kita komen. Dia sepatutnya keluarkan kenyataan lengkap dan telus serta padat dalam apa sekalipun isu-isu penting. Itu satu perkara yang dia tidak lakukan. Tetapi tidak bermakna bahawa Idrus Harun bukannya seorang peguam negara yang profesional. Idrus Harun berpegang kepada konsep peguam negara. Idrus Harun sebelum jadi peguam negara adalah hakim Mahkamah Persekutuan. Dan sebelum dia jadi hakim Mahkamah Persekutuan, dia adalah peguam cara negara. Dan peguam cara negara inilah yang menyelia gubalan Undang-Undang SOSMA pada tahun 2012. Okay. Kita tahulah kita dalam bidang government. So kalau awak nak katakan Idrus Harun telah menghubungi Perdana Menteri selepas dia bersara untuk bagi tahu dengan panjang lebar dia nak selesaikan isu dia sebelum dia bersara, saya minta maaf. Dengan mengetahui perkara ini sebagai seorang pengamal undang-undang, dengan latar belakang pengetahuan konsep kedaulatan undang-undang, saya tidak boleh terima tanpa usul periksa. Dan saya rasa tidak adil
untuk dituding jari oleh sesiapa saja, apatah lagi oleh Perdana Menteri. Seolah-olah keputusan kontroversi pengguguran ni dibuat oleh Idrus Harun. Sebenarnya, ianya memunculkan satu soalan lanjutan untuk merumuskan bahagian ini. Soalan lanjutan memang penting. Soalan dia adalah, bilakah sebenarnya keputusan dibuat untuk menggugurkan pertuduhan Zahid Hamidi? Bilakah tarikh keputusan ini? Kalau tarikhnya adalah sebelum Idrus Harun bercuti, maka memang betul itu keputusan Idrus Harun. Tapi kalau keputusan pengguguran pertuduhan Zahid Hamidi adalah pada tarikh selepas Idrus Harun bercuti, maka itu bukan keputusan Idrus Harun. Keputusan siapa? Saya akan rungkai sekejap. Dan ini yang akan menentukan kepada siapa soalan patut diajukan untuk menjelaskan kenapa awak gugurkan pertuduhan. Adakah atas keputusan awak berpandukan kepada konsep kedaulatan dan undang-undang, berpandukan kepada konsep kehakiman, dan seperti mana yang kita bincangkan tak masuk akal, ataupun adakah ini atas desakan sesiapa, atas permintaan sesiapa? Itu semua kita akan rungkaikan. Tapi di sini amat tidak adil dan rakyat tidak boleh terima sebagai suatu perkara yang perlu dihadam semata-mata ianya kenyataan Perdana Menteri. Tidak. Sebab selagi Idrus Harun tidak keluarkan kenyataan beliau, maka kenyataan Anwar Ibrahim menjadi irrelevant dalam bahasa undang-undang. Tidak relevan langsung untuk dipandang. Walaupun, minta maaf, walaupun dia Perdana Menteri. Kenyataannya berkaitan dengan apa yang kononnya dinyatakan oleh Idrus Harun kepada dia adalah tidak relevan untuk kita dengar pun. Sebab itu sepatutnya datang daripada Idrus Harun. Dan nombor dua, adakah adil untuk Idrus Harun sekarang ini, selepas dia sudah bersara, untuk mengatakan, minta maaf, apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim itu palsu? Adakah kita boleh harapkan dikata macam tu sekarang? Jika pun itu tidak betul, itu rakyat kena faham. Ini saya tekankan di sini bukan kerana isu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sesiapa pun Perdana Menteri, dia tidak berhak untuk bercakap bagi pihak peguam negara. Sepatutnya kalau itu berlaku, maka seorang peguam Perdana Menteri yang profesional, yang mematuhi kedaulatan undang-undang, akan bagi tahu kepada peguam negara yang telah bersara, hang buat kenyataan hang sendiri. Faham tak? Betul. Sepatutnya dia katakan Idrus Harun, hang buatlah kenyataan sendiri. Sebab sememangnya peguam negara tidak terletak di bawah Perdana Menteri. Tidak. Di sini saya nak buat sedikit penjelasan. Ada orang tertanya-tanya, bukankah pejabat peguam negara dari segi struktur urus tadbir kononnya diletak di bawah pejabat Perdana Menteri? Ya, apakah maksudnya? Maksudnya bukan untuk dapat kebenaran, bukan untuk maklumkan keputusan. Sebab setiap tahun berapa banyak kes rogol dibawa ke mahkamah, berapa banyak kes bunuh, berapa banyak kes sosma, berapa banyak orang dalam penjara, berapa menang, berapa kalah. Perangkaan ini perlu dimaklumkan kepada kerajaan supaya kerajaan boleh bentangkan di parlimen, supaya langkah-langkah lanjut boleh diambil untuk menyelia, kawal selia sistem perundangan dan kehakiman untuk membantu keamanan negara. Itu sahaja yang dikatakan bawah pejabat Perdana Menteri. Saya minta maaf, ramai tak faham benda ni. Betul. Dan tak mahu faham. Betul. Semata-mata dikatakan pejabat Perdana Menteri, maksudnya kalau inilah perangkaan dihantar ke pejabat Perdana Menteri, itu saja. Bukan maksud dia bila nak tuduh simpulan A, Kena tanya dia. bila nak gugur, kena tanya dia. Tak. Jadi Perdana Menteri tiada apa langsung kaitan dari segi kedaulatan undang-undang dengan tugas pendakwa raya. Ya? Jadi di sini patutnya Anwar Ibrahim bagi tahu ke Idrus,
Ya, hang bagi tahulah secara peribadi kalau anak faham yang dia tak lakukan. Selagi dia tak lakukan dan selagi Tan Sri Idrus Harun yang telah bersara, dan bagi saya dia tak perlu pun keluar kenyataan, tak keluarkan kenyataan. Selagi itu, kenyataan Anwar Ibrahim adalah dengar cakap. Hearsay, tepat sekali saudara Fadli. Hearsay dari segi undang-undang tidak memainkan peranan. Dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada, walaupun kenyataan itu datang daripada Perdana Menteri sekalipun. Itu untuk menjawab dalca kali pertama. Kenyataan Anwar Ibrahim. Bukan main marah lagi. Marah kat saya. Ni pasal saya pun tak faham. Saya pun ingat duduk di bawah bawah Perdana Menteri. Minum dulu Tuan Haji. Baik, terima kasih. Itu apa yang dirungkai oleh Tuan Haji Hanif Katri tentang kenyataan yang dibuat, dua kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim pada 5 September dan 3 hari kemudian 8 September. 5 September, I don't know anything. Sorry. 8 September, dia tahu panjang lebar. Hebat. Okey, tak apa. Apa pun, macam setengah orang kata, asal buka mulut dia bohong, asal buka mulut dia bohong. Kami tak nak sentuh benda tu. Yes. Tapi itulah hakikat yang kita perlu terima. Bila ada kupasan-kupasan macam ni, nak dengar. Nak pakai-pakai. Tak ada siapa pun paksa. Saya nak siap je Yes, saya nak sentuh sikit tentang apa nama yang dimohon oleh sahabat kita yang telah menyaksikan Zulkifli Mat. Mohon Tuan Fazli blok semua komen yang ada, kita fokuskan saja pada penerangan Tuan Haji Hanif. Ya, pada Abang Zulkifli, kita menerima saja apa saja komen pandangan negatif. Nak hamun kita pun silakan, kerana biar rakan-rakan yang sedang komen-komen di sini tahu yang mana cempera, yang mana otak, minta maaf, yang mana otak kalde, dongki ke apa, ada. Boleh baca komen-komen di sini. Kerana setengah daripada mereka ini tahu, tak tahu, tapi buat-buat tahu. Ada setengah pula tak apa tahu, tetapi tak nak mengaku benda itu betul kerana berpaksikan, berpandukan kepada ketaksuban mereka kepada parti-parti tertentu ataupun pemimpin-pemimpin tertentu. Jadi kita biarkan mereka kepada Zulkifli Mat, kita biarkan mereka dengan kehidupan mereka di bawah seolah-olah seperti katak bawah tempurung. Okey. Ada komen-komen menarik Haji. Saya bagi Haji Rehat daripada Megat Amiruddin Ismail. Assalamualaikum kepada kedua-dua tuan. Pada hemat saya yang jahil ini, adakah ini suatu plot The Untold Story 2.0 atau The Real Story? Rakyat sudah pening dan pusing. Very good. Sebelum baca komen, semua secara khusus kepada saudara Megat Amiruddin Ismail. In fact, disebabkan persoalan seperti inilah yang saudara Fazli menghubungi saya untuk mengadakan program ini. Sebab di hujung program ini kami berharap apa yang mengelirukan, adakah ini untold story atau real story, akan ada satu konklusi yang saya akan persembahkan di hujung nanti. Saya harap konklusi itu selepas dihuraikan akan menjelaskan fikiran rakyat. Itu saja. Jadi kepada Musa Adi, PH menang, so di NAA kurang berkesan di Pulai. Jangan campur adukkan politik. Jangan. Saya ini pun memang condong kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi saya tidak dalam bab bila setiap kali saya bersiaran langsung bersama Tuan Haji Hanif Katri. Kalau ilmu, kita berbicaralah tentang ilmu. Betul, kita kata betul. Tak betul, kita katalah tak betul. Okey, ini apa lagi pula? Okey, daripada Zeli Property, adakah Idris Harun bersuara kena tindakan OSA? Macam RPK cakap, tambah-tambah Idris Harun sedang bercuti. Sebenarnya isu OSA ni bukannya 100% bermaksud OSA cakap dia tak boleh. Apabila benda berbangkit yang perlukan penjelasan, maka OSA ada pengecualian-pengecualian dia. Selain daripada itu, tidak perlulah saya nak menerangkan, sebab bagi saya tak masuk isu OSA. Kerana seperti saya nyatakan, tidak adil untuk sesiapa sahaja, Perdana Menteri atau sesiapa, membuat kenyataan seperti itu sehingga rakyat memerlukan seorang penjawat awam yang profesional, yang sudah bersara
perlu pula memberi penjelasan.